Okey, hari ini kita akan masuk asas kepada topik bab kedua matematik tambahan dekatan 5 iaitu pembezaan iaitu yang pertama kamu akan belajar dalam pembezaan ni adalah teori, kita panggil dia teori had. Kan? Teori had ni sebenarnya dia simple je. Kan, saya tak nak cerita banyak pasal terlalu mendalam apa benda had ni apa tak ada. Saya hanya akan tunjuk kamu kalau jumpa soalan had macam mana nak buat. Soalan had ni macam nak buat. Had ni limit. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia limit. Bahasa Melayu kita panggil dia had. Dia simple je. Had ni maksudnya benda yang menghampiri sesuatu benda. Contoh, kita tengok dia simple. Saya ajar kamu melalui latihan ni sangat simple soalan dia akan jadi. Tengok latihan 2.1. Kita tengok latihan kendiri kan. Okey, cari had bagi setiap fungsi berikut. Apabila x menghampiri kosong. Okey. Cari had bagi x menghampiri kosong. Ini kita baca had x menghampiri kosong. Okey, apa soalan pertama? Dia bagi tahu soalan dia adalah A, situ dia bagi x kuasa 2 campur x tolak 3. Nampak? Dia simple je. Yang penting yang pertama kamu kena tahu macam mana nak tulis jawapan. Tulis jawapan ni kita akan tulis had. Had x menghampiri kosong macam tu. Untuk apa? Untuk soalan ni. X kuasa 2 campur X tolak 3. Macam tu. Okay. Kemudian, kita terus tulis sama dengan. Apa kamu nak buat? Kamu ganti saja X tu dengan kosong. Macam tu je. Jadi, bila dia ganti X dengan kosong, kita dapat terus kosong campur kosong tolak 3 sama dengan negatif 3. Ini yang mudah. Nampak? Sebab tu dia ada soalan dia makin lama makin. Tapi asas dia macam ni je cerita. Kalau dia cari had, macam tu je. Kita ganti je X dengan nilai dia. Macam topik fungsi. Lebih kurang. Simple macam ni je. Okay. Jangan tengok B pula. Tengok B. Sama. Kaedah dia sama. Tengok B. Dia bagi apa? Punca kuasa 2. X tambah 1. Kamu hanya perlu tahu macam mana nak tulis jawapan. Boleh dia kita tulis had. Bawah dia X menghampiri kosong. Sikit-sikit. Jangan mengam dengan had kan. Itu soalan dia. X tambah 1, jawapan dia terus. Ganti saja X ni dengan kosong. Okay, tapi dia ada kekangan tertentu. Nanti kita akan jumpa soalan dia. Ni, terus kita dapat kosong campur 1 sama dengan punca kuasa 2, 1 sama dengan 1. Habis. Ini kita panggil dia teori had. Menunjukkan bahawa benda tu akan menghampiri kosong. Dia akan menghampiri X sama dengan kosong. Okay. Tengok nombor yang C pun. Sama lebih kurang. C. Cuma dia bagilah bentuk pecahan pula. Pecahan macam mana? Sama enggak kaedah dia? Dia kata soalan dia X tambah 4 per dengan X tolak 2. Nampak? Jadi kamu pun buat simple je dalam kerja kita. Had. Okay. X menghampiri kosong. Bagi X campur 4. X tolak 2. Kan? Lepas tu kita masukkan je. Dapat terus. Kosong campur 4. Kosong tolak 2. Sama dengan 4 per negatif 2. Jawapan kita negatif 2. Selesai. Okay. Yang D tu pun sama. Kamu dah boleh buat dah D sebenarnya. Simple je D. D. Kat sini. Dia bagi soalan dia A. Per dengan AX campur dengan A. Kita buat jalan kerja cantik iaitu had X menghampiri kosong. Ini soalan salin dulu jangan terus ganti salah. AX campur A. Ini bila kita sama dengan bawah baru ganti. Dia akan jadi A per dengan kosong campur A sama dengan A per A. AA sama dengan 1. Ini yang pertama. Boleh faham Simple je. Teori had maksudnya ambil had, masukkan. Boleh setakat ni? Senang kan? Ini senang lagi lah. Ini masih lagi yang senang. Sikit-sikit memula. Okay? Boleh. Boleh Orang dah azan. Kita berhenti kejap macam biasa. Berhenti kejap. Kamu boleh tengok soalan nombor 2 tu. Cuba tengok. Lebih kurang sama soalan dia. Tengok yang ini tentukan had bagi setiap fungsi berikut nombor 2 kan. Okey, yang ini tak ada masalah.
Dia tak ada masalah sebab dia sama macam tadi. Okay. Kita hanya terus gantikan saja terus. Kita letak kat situ 3x gantikan dengan kosong. Tolak 1, kita akan dapat jawapan kita -1. Settle. Okay. Ini pun no problem. Sama je cerita dia. Kita just masukkan kat situ. Gantikan saja punca kuasa 2. 10 tolak 2 kali dengan -3. Sama dengan punca kuasa 2. 10 tambah dengan 6. Dapat punca kuasa 2. Kat sini 16. Okay. Dapat jawapan kita sama dengan 4. Dia tak ada masalah. Dia soalan ni, dia ada masalah apabila dia melibatkan, ni ingat had ni dia problem, dia tak boleh melibatkan satu nilai yang tidak tertakrif. Dia tak boleh melibatkan suatu nilai yang tidak tertakrif. Apakah nilai yang tidak tertakrif yang paling famous sekali? Iaitu apabila kita ambil satu nombor, kita bahagi dengan kosong. Kita panggil dia division by zero. Tak boleh. Bahagi dengan kosong tak boleh. Apa-apa nombor kalau kita bahagi dengan kosong, maka nilai itu kita panggil dia tidak tertakrif. Ni nilai ni kita panggil tidak tertakrif. And undefined. Infinity ke cikgu? Dia bukan infinity. Dia undefined kat sini. Infinity kemudian. Infinity itu dia, yang ini kalau kita gunakan penghampiran, dia boleh jadi infinity lah. Kan? Tapi kat sini kita ambil nombor biasa. Apa-apa nombor, kamu tekan kalkulator A per kosong, kamu akan dapat jawapan dia akan jadi apa? Tidak tertakrif. Yang melibatkan infinity tu kemudian dia ada satu bahagian lagi melibatkan satu benda yang melibatkan infinity. Nanti kita tengok bahagian. Ini tengok, kita kena ingat dulu apa-apa nombor kalau kita bahagikan dengan kosong, dia boleh menjadikan kita apa? Tidak tertakrif. Okey. Contoh kalau kamu tengok soalan C ni. Tengok soalan C. Dia bagi kat situ had. Kat situ X menghampiri -3. Situ X kuasa 2 campur dengan X tolak dengan 6. Per dengan X tambah 3. Okey, kamu tengok apa jadi. Bila kita gantikan, kalau kamu tengok, bila kita gantikan -3 kepada X, yang atas tak ada masalah. Problem dia wujud bila bawah ni, Pak. Kalau kita gantikan ni maksudnya, tengok. So, kita cuba buat. Kamu pun ambil terus buat -3 kuasa 2 campur dengan -3 tolak 6. Per dengan -3 campur 3. Kamu akan dapat kat sini 9 tolak dengan 9. 9 tolak dengan 9 kosong. Kosong per kosong. Dia kelakar cerita dia. Dia tak boleh. Benda ni tak boleh wujud. Jadi kita tak boleh buat penyelesaian ni. Salah. Nampak? Jadi apa kita buat? Kita kena selesaikan, permudahkan persamaan ni dulu. Nampak? Persamaan ni mudah macam mana kita tengok. Kalau melibatkan kuadratik, biasanya kita boleh faktor. Jadi saya akan faktor. Bila kita nak faktor, had tu masih ada. Selagi kita tak ganti nombor, had tu kita kena tulis. Had X menghampiri -3. Yang ini kita faktor. Nampak? Faktor. Kita akan jadi X tambah 3 kat bawah. Yang atas kita faktor. Bila kita faktor kat atas tu, kita akan dapat, kalau kamu tekan kalkulator pun kamu akan dapat. Kat sini kamu akan dapat 16. Macam tu, kamu faktor. Faktor kamu tekan kalkulator, kamu faktor, kamu akan dapat 1 dengan -6. Ganti balik, kamu akan dapat macam ni. Okey? Okay. Bukan 2 -3. 16 salah. 2 dengan 3. Betul? 2 dengan 3. Silap. Saya tengok kenapa pelik tu. Bukan 1 dengan 6, 2 dengan 3. Okey. Bila kita dah patut macam ni, baru kamu nampak yang ni dengan ni kita boleh potong. Nampak? Yang tinggal apa? Had X menghampiri -3. Yang tinggal adalah X tolak 2. Baru dapat jawapan. Jadi jawapan kita last terus kita ganti. -3 tolak 2 dapat -5.
Boleh Tak perasan tadi yang salah part 2 pula saya. Okey. Boleh faham tak? Bila nak part 2 kan? Biasanya kita akan part 2 bila apa yang berlaku. Bawah dia bila kita ganti akan masa yang kosong. Kadang-kadang atas kosong tak apa. Atas kosong tak ada masalah. Sebab kadang-kadang nombor dia, apa-apa nombor, kosong per apa-apa nombor pun, jawapan dia kosong. Kosong, kita per apa-apa, jawapan dia kosong. Problem dia apabila kita kat sini, apa-apa nombor bahagi kosong. Dia tak boleh bahagi dengan kosong je. Okay? Kat sini yang sin. Boleh? Okay. Boleh. Boleh Ada D. D sama kes dia. Sama kes untuk D kat situ. Saya tengok D. Apa soalan dia untuk D kat situ? Had. Nampak? X menghampiri 6. Kan? Menghampiri 6 dibagi X tolak 6. Per dengan X kuasa 2 tolak 36. Ini benda yang sama jadi. Bila kita ganti 6, dia akan jadi kosong bahagi kosong. Tak boleh. Jadi kalau macam tu kita buat apa? Faktorkan dulu. Kita dapat jawapan dia. Had X menghampiri 6. Kita faktor. Atas tak payah faktor. Bawah ni kita faktor. Kuasa 2 tolak ni kita akan dapat apa? 2 kurungan iaitu X tambah 6. X tolak 6. Macam tu. Kan? Lepas tu kita boleh potong. Bila kita potong, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah had X menghampiri 6. Atas tak ada, maksudnya 1 per X campur 6. Baru kita ganti nombor. Kita akan dapat jawapan 1 per 6 campur 6 sama dengan 1 per 12. Okay? Ini untuk D. Biasanya kalau kuadratik kita faktor lah. Cuma problem dia bila jumpa sesuatu yang melibatkan set lah nanti. Sebab Cikgu. Ya. Kenapa 1 per X tambah 6 bukan 0 per X tambah 6? Dia bila kita potong, kita bukan kosong. Bila kita potong benda tu, dia akan jadi yang tinggal sebenarnya ada 1. Sebab yang ni dia macam X per X. Dia akan jadi 1. Nampak? Dia macam kalau kita buat nombor lah. Nombor yang ini kita ambil contoh macam 2 per 3 darab 2 macam tu. Kan? Bila kita potong 2 dengan 2, yang tinggal apa? 1 per 3. Dia bukan 0 per 3, 1 per 3. Boleh? Cakap? Boleh. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Yang ini yang kita nak train ni. Lepas tu saya tengok antara buku yang terbaik. Sebenarnya buku teks tu dah cukup hebat lah. Cuma kadang-kadang kebanyakan sekolah dia kadang dia tak guna sangat buku teks. Dia guna buku latihan. Buku kerja. Sebab buku teks tu soalan dia ganas. Ganas soalan ni. Kita tengok E. Macam C pula E tu kan. Had. Kat situ X menghampiri 2. X kuasa 2 tolak 3X campur 2 per dengan X kuasa 2 tolak 4. Kat sini bila kita ganti 2 kat bawah, dia akan jadi kosong. Nampak? Iaitu 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 4 kosong. Tak boleh. Jadi kita kena selesaikan yang atas ni dulu. Dia akan jadi had X menghampiri 2. Okey, kamu faktor yang ni. Okey, ini saya rasa saya 1 dengan 2 kot. 1 dengan 2 maksudnya negatif. Per yang bawah ni adalah 2 kurungan juga. X dengan X. Yang ni 4 maksudnya 2 kali 2. 1 positif, 1 negatif. Faktor kita potong. Kita potong yang mana? Senang tengok potong. Bila kita potong, kita test tengok masuk. Okey, dah tak kosong. Bila dah tak kosong, cantik. Terus kita ganti nombor. Iaitu atas 2 tolak 1 per 2 campur 2. Dapat jawapan kita 1 per 4. Okey. Faktor tu penting. Macam mana nak faktor? Okey. Kita pergi dekat F. F ni yang kritikal. Permulaan dia. Tengok. Sebab F tu melibatkan apa? Set. Yang kamu belajar dalam tingkatan 4. Had X menghampiri kosong 1 tolak set 2X campur 1
per dengan okey 2x kuasa 2 tolak x. Okey. Bila kita gantikan kosong dekat bawah. Jadi kosong tolak kosong akan jadi kosong. Dia tak boleh. Nampak? Nak faktor, yang ini boleh faktor tapi tak potong, tak boleh mati, tak boleh potong. Bila kita walaupun kita faktorkan benda ni, dia tak boleh potong dengan atas. Bila dia tak boleh potong dengan atas, dia tak boleh selesai dengan cara macam tu. Kan? Dan bila kita nampak set, kita ada satu lagi cara nak selesaikan dia. Kan? Apa cara untuk kita selesaikan set? Kita gunakan namanya apa? Conjugate. Nampak? Kan? Conjugate. Jadi conjugate kita tengok yang mana kita nak ambil conjugate. Kita ambil set kita ni dengan ni. Tengah-tengah tolak. Jadi conjugate dia apa? Tambah. Kita try. Jadi kita akan dapat had x menghampiri kosong. Salin dia dulu. 1 tolak punca kuasa 2. 2x campur 1 per dengan 2x kuasa 2 tolak x. Bila nak letak conjugate, kita letak kurungan semua bagi nampak dengan jelas. Baru senang kita letak conjugate. Okay. Per. Jadi conjugate kita apa? Kalau tolak, conjugate kita adalah tambah. Jadi kita pun masukkan 1 tambah set 2x campur 1 yang sama di bawah. Sebab supaya nilai tidak berubah. Yang kita masukkan hanyalah sebenarnya nilai dia 1. Ni bahagi ni 1. Ingat lagi ke conjugate ni? Sampai sini, kemudian kita kembangkan benda ni. Yang ni yang sangkut kadang-kadang nak kembang. Okey, kembang yang atas ni kita gunakan. Yang atas ni kita guna formula A campur B. A tolak B. Menghasilkan A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tu. Kan? Yang atas ni nampak. 1 A tolak B, A campur B. Okay. Yang bawah kita expand macam biasa. Jadi saya akan dapat kat sini. Had X menghampiri kosong. Yang ni jawapan kita akan dapat apa? A kuasa 2, 1. Tolak dengan B kuasa 2. Punca kuasa 2X campur 1 kuasa 2. Yang ini kuasa 2. Saya tulis bagi kamu nampak dulu. Okay. Yang ini kena expand macam biasa. Expand macam biasa yang silang-silang tu. Ni expand dengan ni. Saya akan dapat 2x kuasa 2. Ni jumpa dengan ni. Kita akan dapat tambah 2x kuasa 2 punca kuasa 2x campur 1. Lepas tu yang mana pula? Yang ini pula. Yang belakang ni pergi sini pula. Ni dengan ni. Kita akan dapat negatif x. Kemudian yang ini dengan yang ini pula. Kita akan dapat negatif x punca kuasa 2x campur 1. Panjangkan. Okay. Sekarang kita tengok apa dah jadi dengan cerita dia. Okay. Bila dia jadi, kita tengok kat mana dia punya penyelesaian dia kat sini. Okay. Atas tak ada masalah. Had x menghampiri kosong. Yang tinggal apa? 1 tolak dengan 2x campur 1. Okay, yang bawah ni tengok betul. Yang bawah ni 2x, yang ini dengan yang ini, tengok dia jadi apa? Susun. Ini akan jadi 2x kuasa 2 campur 2x kuasa 2 kejap saya tengok. Ini tak boleh simplify kejap.
Okey. Yang ni sebenarnya susah juga ni. Sebab apa? Yang bawah ni kita boleh faktor lagi. Kita boleh faktor lagi bawah ni. Itu problem tengok kan. Buat. Kita tengok tadi. Kosong. Yang ini tinggal 1 tolak 2x. Tolak 1 yang tinggal negatif 2x. Okey, kamu tengok yang ni. Saya ada 1, 2, 3, 4. Jadi saya akan bahagikan dia kepada 2 bahagian. Yang pertama saya tengok ini. Yang ini saya boleh faktorkan apa? 2x kuasa 2. Ini 2x kuasa 2. Bila kita faktorkan, kita akan dapat 1 tambah punca kuasa 2. Sekejap, bukan. Ya, betul. Sekejap, saya tengah cek kat mana saya silap ni. Tu dia. Okey, dapat dah. Boleh ya. Dia kat sini. Faktor ni. Salah ni. Sama dengan had x menghampiri kosong. Okey. Sebenarnya tujuan dia supaya bawah ni bila kita ganti dia tak jadi kosong. Jadi saya tengok kat atas ni yang tinggal adalah negatif 2x. Jadi apa saya buat? Saya kena ada bawah dia, kena ada benda ni juga. 2x kena ada kat bawah. Jadi saya tengok yang ni 2x, ini 2x, saya akan keluarkan 2x saja. 2x saya akan faktorkan 2x kat situ. Yang tinggal adalah x campur dengan x. Macam tu. Okey, kemudian yang belakang tu ini dah faktor, yang belakang tu pula saya biarkan saja, saya terus tolak dengan apa? X tolak. Tak boleh lah. Tak mati kosong dia. Okay. Negatif X. Yang tinggal adalah punca kuasa 2. 2X tambah 1. Tolak 1. Tambah 1 lah cikgu. Oh, sebab tolak kat sini kan? Tambah 1 betul. Okey, sekarang baru kita boleh potong X. Kita potong X kat sini. Sini dan sini. Sebab kita nak potong, kena potong semua X yang ada ini. Ini dengan ni. Dalam kurungan tak boleh kacau. Jadi kemudian kita test. Bila kita gantikan kosong, apa jadi? Tengok. Sampai kat sini, bila kita gantikan kosong, yang tinggal adalah negatif 2 per dengan ini kosong. Ini ada 2 kat depan. Kosong campur dengan
kosong tolak dengan yang ini kita akan dapat punca kuasa 2 1 campur 1. Sekarang dah tak di kosong dah bawah. Okey, jawapan yang tinggal adalah negatif 2 kat sini. Negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Wow, dia punya ganas. Soalan dia nak selesaikan tu, nak nampak tu. Okey, cuba kamu tengok. Kamu ada buku teks tak? Ada buku teks? Tak dapat lagi kan? Sebab budak form 5 tak pulangkan buku lagi. Tujuan dia tu dah tujuan dia. Tujuan dia supaya bawah dia tak kosong. Jadi kita kena fikir macam mana nak buat. Okey. Tapi saya rasa saya dah nampak jalan kerja lebih mudah kan. Kita buat lagi sekali. Ni rasa macam susah sikit. Ada tempat dia susah sikit kan. Dia ada jalan kerja mudah sikit. Tengok, saya baru nampak idea dia. Kejap sekali lagi. Jawapan sama. Jawapan tak lagi. Kita tengok. Saya pun tak perasan tadi. Senang je sebenarnya. Aduh. Okey. Jadi tengok. F. Soalan dia had X menghampiri kosong untuk 1 tolak punca kuasa 2, 2X campur 1 per dengan 2X kuasa 2 tolak X. Okay. Problem dia bila kita ganti kat bawah, dia kena kosong, atas ada cert. Jadi kita guna konjugat, itu betul. Konjugat memang kita akan guna konjugat, tak ada masalah. Saya akan masukkan konjugat kat situ, sama macam tadi. 1 campur punca kuasa 2, 2X campur 1. 1 campur punca kuasa 2, 2X campur 1. Yang saya lupa nak pertimbangkan kat sini. Bila saya selesaikan atas ni, okay, kan, kamu tengok nombor dia. Yang depan ni boleh faktor punya. Tak perasan. Yang ni 2X kuasa 2 tolak X ni boleh faktor. Jadi saya akan tengok apa jadi. Had X menghampiri kosong. Yang ini macam tadi, kita akan dapat 1 tolak 2X campur 1 per dengan, okay, yang depan ni boleh faktor. Kita boleh faktorkan X. 2X tolak 1. Macam tu. Kemudian baru yang ni. 2X campur 1. Nampak? Okay. Sampai kat sini, yang ini kita boleh ringkaskan menjadi had X menghampiri kosong. Yang ini yang tinggal negatif 2X saja. Yang bawah ni memang tak boleh buat apa. Yang itu saja. Yang ini X 1 campur 2X campur 1. Ni sebenarnya kita dah boleh ganti lah nombor. Sebab apa? Kat sini, kamu akan nampak X ni akan boleh potong dengan ni. Dan bila kita gantikan kosong kat sini, nilai dia dah bukan kosong. Dia akan tinggal negatif 1. Kita akan gantikan terus. Yang tinggal apa? Negatif 2 kat atas. Per dengan yang ini yang tinggal kosong tolak 1. Negatif 1. Kat sini adalah 1 campur dengan kosong campur 1. 1 dapat negatif 2 per dengan negatif 2. Jawapan kita masih sama iaitu 1. Cuma dia lagi mudah sikit lah. Saya tetap perasan yang ini mula-mula tadi boleh faktor. Okey. Boleh tak? Susah tak? Susah sikit kan? Sebab tu kena tengok kurang-kurangnya sekali kamu tengok ni, kamu akan dapat nak dapat idea dia saja. Idea. Saya pun buat 2 kali. 2 kali. Kan? Okey. Boleh? Ada soalan? Kita try G kan? Try G tengok. G. Saya rasa G dah senang sikit lah. F tu je yang problem dia. G had X menghampiri 4
untuk X tolak 4 per dengan punca kuasa 2X tolak 2. Ini kamu dah nampak idea dah nampak. Sebab dia ada set kat bawah. Bila set kat bawah, bila kita ganti 4, tak boleh, dia akan jadi kosong. Atas bawah kosong. Jadi kita buat apa? Kita akan gunakan conjugate juga kat sini. Jadi conjugate dia, terus masukkan conjugate. Kamu akan dapat sini apa? Punca kuasa X campur 2. Sini punca kuasa X campur 2. Macam tu. Okey. Seterusnya, selesaikan tengok apa jadi. Had X menghampiri 4. Okey. Yang atas ni kalau kita darab masuk, dia akan jadi apa? Saya tak darab masuk lagi. Saya tengok bawah ni dulu. Selesaikan bawah dulu. Nanti jadi macam tadi. Darab masuk habis. Bawah dulu selesai. Dia akan jadi. Yang ini X tolak dengan 4. Ini tak payah darab masuk. Dengan punca X campur 2. Okey. Yang ini sebab yang ini. Formula kita pakai A campur B. A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kita adalah punca kuasa X kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2. Sebab tu kita dapat bawah tu akan jadi X tolak 4. Ni kan? Okey. Dekat sini ni boleh potong. Bila boleh potong dah dapat jawapan. Yang tinggal adalah gantikan 4 punca kuasa 4 campur 2. Jawapan akan dapat 4. Okey. Boleh ke? Yang G ni macam nampak dia punya tu. Yang F tu tak nampak sangat. F tu dahsyat. Soalan ganas sebenarnya F. Kan? Tak perasan. Lepas tu dah lah tak perasan. Saya salah buat yang pertama. Jadi kamu kena tengok yang cara kedua tu. Maksudnya macam ni macam tadi. Kan? Kalau saya darab masuk ni dia kacau bilau. Lepas tu saya nampak tadi saya darab masuk salah. Dia kena tengok dulu apa jadi, boleh potong tak boleh potong. Sebab bila kita ada pecahan, yang terbaik kita cuba potong. Kan? Apa yang boleh potong kita cuba potong. Dia akan kecilkan. Jadi dia lagi kecil, dia lagi mudah. Ini kena set. Tadi saya pun silap. Kali ni kita buat semua. Kita kena cuba tengok sama ada dia boleh simplify tak boleh simplify sebelum kita expand. Okay. Kita try H. H pun nampak macam susah juga tu Syafiqah. Kan? Had. Okay. X menghampiri 3. 3 tolak dengan punca kuasa 2. 2X campur 3. Per dengan X tolak 3. Okay. Problem ni problem yang sama nampak. Bila kita masukkan bawah dia akan jadi kosong. Jadi yang ini macam F tadi. Lebih kurang macam F. Sebab apa? Conjugate kita kat atas ni. Yang ini semua conjugate dia. Jadi kita dah terkena sekali. Kali ni kita akan nampak jalan kerja dia. Kan? Jadi kat sini akan jadi apa sini? 3 campur punca kuasa 2. 2X campur 3. Bawah. 3 campur punca kuasa 2. 2X campur 3. Okay. Yang mana kita selesai dulu? Kita selesaikan yang A tolak B. A campur B. Yang ini dulu. Jadi had X menghampiri 3. Yang atas tu jadi apa ni? 3 kuasa 2 tolak dengan punca kuasa 2. 2X campur 3 kuasa 2. Jadi 9 tolak 2X tolak 3. Jadi kita akan dapat atas dia. Atas dia kita akan dapat 9 tolak 3. 6 tolak 2X. Saya letak kat sini. 6 tolak 2X. Okey, bawah jangan usir lagi. Jangan expand. Dia biar. X tolak 3. 3 campur punca kuasa 2. 2X campur 3. Okey, jadi kita boleh nampak kat sini kalau kamu tengok. 6 dengan 2 ni atas ni kita boleh faktor. Jadi saya akan faktorkan ni. Saya potong yang ni. Saya faktorkan 2 ke depan. Bila kita faktorkan 2 ke depan, yang tinggal adalah 3 tolak X. Okay. Bila kita buat 3 tolak X, kita tak boleh potong dengan ni sebab tak sama. Nampak? Jadi macam mana nak bagi sama? Saya akan keluarkan negatif pula. Bila kita keluarkan negatif ni kita keluarkan. Dia akan jadi apa?
had X campur 3, negatif 2 kat depan. Baru yang ni akan jadi terbalik. X tolak 3. Kenapa cikgu buat had X tambah 3? X tambah 3 pula. Anak panah. Salah letak. Okey. Yang ini X tolak 3. 3 campur punca kuasa 2, 2X campur 3. Baru kita boleh potong. Bila boleh potong yang ini dengan ini, maksudnya selesai dah. Bila kita masuk 3, dia tak ada masalah dah. Ini kita boleh masukkan dah 3, kita akan dapat negatif 2 per dengan 3 campur punca kuasa 2, 2 kali 3, 6 campur 3. Dan kita akan dapat negatif 2, 3 campur punca kuasa 2, 9. Punca kuasa 2, 9 adalah sama dengan 3. 3 campur 3, 6. Negatif 2 per 6 sama dengan negatif 1 per 3. Ini dah nampak ke? Boleh? Kamu kena cam. Tujuan kita nak buat ni untuk nak hapuskan supaya kita boleh masuk nilai 3 ni supaya dia tak menjadi benda yang tidak tertakrif. Itu saja. Cuba cikgu bagi soalan. Contoh soalan. Bagi soalan yang kita orang buat. Nombor I tu I. I tu. Soalan I Okay, cuba tengok. Soalan I dia kan. I had X menghampiri negatif 2. X campur 2 per dengan punca kuasa 2 set 5X campur 14. Ini tolak 2 kat luar. Jangan dia bukan dalam. Kita cuba buat tengok. Kamu nampak? Kamu biasanya nak tengok macam ni, kamu tahu dah apa idea dia. Starting ni macam mana. Punca kuasa 2. Mesti pakai conjugate. Cuba try. Okay. Mula-mula kita buat apa? Conjugate. Nampak? Conjugate maksudnya tulis dulu. Had. Satu kan. Kalau jumpa set ni. Jumpa set. Kita boleh selesaikan dengan menggunakan, kita letak dia punya conjugate. Conjugate. Jadi had X menghampiri negatif 2. Atas salin dulu. Per. Bawah ni. Punca kuasa 2. 5X campur 14. Tolak 2. Kita letak dia punya conjugate. Masa nak letak conjugate, kita kurungkan semua orang yang ada. Ni. Okay. Jadi conjugate dia siapa? Yang ini. Tukar apa? Tolak, tukar ditambah. Jadi punca kuasa 2 set. 5X tambah 14 campur 2 set 5X campur 14 campur 2. Okey. Ni step pertama ni boleh Sabrina? Boleh. Boleh Okey, lepas tu kita buat apa? Kita kembangkan yang conjugate. Kembangkan yang conjugate tadi. Yang ni. Yang conjugate. Supaya menggunakan formula A campur B, A tolak B menjadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Itu step kedua kita. Jadi kita buat kat sini. Tinggal had X menghampiri negatif 2. Jadi yang atas ni jangan kembang lagi. Tulis dekat-dekat saja. Tulis dekat-dekat maksudnya tak je. Yang bawah ni je kita kembang. Ini kita letak balik. Punca kuasa 2 kat situ. 5X campur 14 campur 2. Bawah ni bila kita kembang, dia akan jadi A kuasa 2. Maksudnya yang ini bila kita kuasa 2 kan, punca kuasa dia hilang. Yang tinggal 5X campur 14. Yang ini bila kita kuasa 2 kan, dia akan jadi tolak 4. Okey, sekarang kita cuba pemudahkan tengok. Had X menghampiri negatif 2. Yang atas saya tak ubah lagi sebab saya target. Dia mesti kita nak supaya salah satu ni kita boleh potong. Yang penting yang boleh potong yang ini. Sebab benda ni yang akan bila kita ganti jadi kosong, kita tak nak.
Kita mesti boleh potong dengan dia. Jadi X campur 2. Ini jangan usik lagi. Campur 2 kat sini. Okey. Kemudian per. Yang ni kita boleh kira dah nampak. Kita akan dapat 5X campur 10. 5X campur 10. Kita boleh faktor 5. Yang ini potong. Yang ini akan jadi 5X campur 10. Kita faktor 5 yang tinggal apa? X campur 2. Cantik. Jadi kita dah boleh. Step ketiga kita. Biasanya kita akan potong. Kita pun potong. Sap. Lepas tu kita test tengok. Kalau kita masuk sini apa jadi? Negatif 2 masuk sini akan jadi apa? Negatif 10. 14 tolak 10 tinggal 4. 4 punca kuasa 2 jadi 2. 2 campur 2, 4. Tak ada masalah. Maksudnya dah boleh. Jadi jawapan sama macam yang Spika cakap tadi. Bila kita masukkan, dia akan jadi 5 darab negatif 2 campur 14 campur 2 per 5. Jangan tekan kalkulator macam ni. Jangan tekan terus, tak apa. Tekan satu-satu pun tak apa. Jadi kita akan dapat jawapan kita tadi 4 per 5. Okey. Boleh Sawina? Boleh cikgu. Boleh setelah tu tengok. Bakis, macam mana? Okey. Bakis pergi solat ke? Okey. Itu soalan latihan kendiri 2.1. Itu baru nombor 2 tau. Belum nombor 3 lagi. Nombor 3. Ada lagi tu gangster dia. Jom kita tengok. Jadi nanti bila kamu dah masuk sekolah, kalau tiba-tiba cikgu kamu boleh buat homework yang ni, lega sikitlah sikit. Kan? Okey, tengok nombor 3 pula. Apa soalan nombor 3? Masih sama. Cari nilai bagi setiap had berikut. Cari nilai bagi setiap had berikut. Okey? Cari nilai bagi setiap had berikut. Tengok. Pertama, soalan dia bagi A kat situ, iaitu had X menghampiri kosong, X kuasa 2 tolak 2X per dengan X kuasa 3 tolak 4X. Okey. Ini soalan dia melibatkan tak ada set. Bila tak ada set, kita tak pakai conjugate. Kita faktor biasa je. Dan faktor biasa saya bawa ke kanan. Bawa ke kanan. Kita boleh faktor. Ini dia akan jadi had X menghampiri kosong. Yang ini X saja boleh keluar. Yang tinggal adalah X tolak 2. Yang bawah kita boleh keluarkan X juga. Yang tinggal X. Yang tinggal adalah X kuasa 2 tolak dengan 4. Tapi dia boleh habis lagi, nampak ni. X kuasa 2 tolak 4 ni boleh faktor lagi. X kuasa 2 tolak 4 dia boleh jadi had X menghampiri kosong, X tolak 2. Sini kita akan dapat X. Yang ini akan pecah kepada 2 kurungan. Dan iaitu X campur 4, X campur 2, X tolak 2 faktor dia. Okey. Jadi kita baru boleh potong. Ini potong, ini potong, ini potong, ini potong. Ramai kena potong dalam cerita ni. Okay, jadi tinggal sama dengan had X menghampiri kosong bagi 1 per X tambah 2. Jawapan sama dengan 1 per 2. Okay. Ini mudah sikit lah ni. Mungkin A kot. A dia mudah lah biasanya. Kita try B tengok. B had X menghampiri 3. X kuasa 2 tolak dengan 4X campur 3 per 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3. Jadi kena faktor ni. Yang ini kena faktor kuadratik. Dan kuadratik kena faktor. Jadi kita pergi ambil. Kamu boleh ambil. Guna kalkulator pun boleh. Okey. Di sini had
X menghampiri 3. Yang ini saya pecahkan kepada 2 kurungan. Okay, yang ini pun kita boleh pecahkan kepada 2 kurungan juga. Dua-dua boleh faktor. Kalau kita ambil kalkulator, yang ini kita akan dapat berapa ni? 14. X 14 pula salah. 13. 13 kan? Negatif, negatif. Okay, yang bawah ni ini 6. 1 dengan 6. X1, X6, kemudian kita ada 2 per 2 per 2. Okey. Tolak dengan tambah. Okey. Saya faktor manual lah. Kamu tekan kalkulator tengok kan. Lain jawapan nanti. Kalau lain bagi tahu kan. Yang ini tinggal tak. X tolak 3. Yang ini 2X campur 1 dengan X tolak 3. Potong. Potong. Dah boleh ganti. Kita akan dapat jawapan kita kat sekarang ni adalah 3 tolak 1 per dengan 2 kali dengan 3 campur 1. Dapat 2 per dengan 7. Okey, cuba tengok. Ada soalan? Tanya dulu. Ni banyak algebra ni. Kadang-kadang masa buat algebra ni yang sangkut sikit tu. Tak apa. Biasakan. Okey. Cuba C. Cuba C. Cuba C. Sebelum kita pergi dekat cert tu, kita try C dulu. Kamu try buat. Faktor Okey. C. Dia bagi had. X menghampiri 3. X kuasa 3 tolak 5X kuasa 2 campur 6X. Faktor manual biasa. Yang ini X kuasa 2 tolak 3X. Cuba. Dapat beritahu. Dapat Syabika? Dapat. Satu. Satu. Okey. Kat atas ni faktor boleh potong ni kan. Kita boleh buat asing dulu pun tak apa. Contoh saya buat kat sini. Kita tak boleh lihat, kita buat asing. So yang atas ni saya faktorkan X. Yang tinggal apa? X kuasa 2 tolak 5X campur 6 per dengan. Yang ni pun kita keluarkan X. Yang tinggal X tolak 3. Yang atas ni kita faktor. Bila kita faktor kita akan dapat X 2 kurungan
per dengan X. X tolak 3 kat situ. Yang atas ni 6. Ni 2, 3. 2, 3. X. X tolak. Jadi nampak? Ni mati. Macam tadi je soalan lebih kurang. Okay. Jadi kita masukkan ni jawapan kita. Kita tulis dulu. Yang tinggal adalah had. X menghampiri 3. Kalau banyak sangat kita boleh buat macam ni asing. Lepas tu kita letak pada yang ni. Tinggal ni je. Jawapan kita akan jadi 3 tolak 2 sama dengan 1. Okey. Jom kita tengok cert pula. Cert ada 3 soalan cert tu. Tapi dia makin lama sebenarnya dia sepatutnya makin dah ada idea lah. Nampak lagi mudah. Try tu. Had X menghampiri 0. 5X per dengan 3 tolak dengan cert X campur 9. Jadi saya akan ringkaskan kat sini dulu. Okey, kita ambil ni. Kita ambil 5X per dengan 3 tolak cert X campur 9. Ada cert. Kita gunakan apa? Conjugate. Okey, 3 campur punca kuasa 2 X campur 9. 3 campur punca kuasa 2 X campur 9. Kita selesaikan yang bawah ni dulu. Apa jadi? Yang atas tu tulis dekat-dekat dulu. 5X 3 campur cert X campur 9. Bawah akan jadi kuasa 2 akan jadi 3 kuasa 2 9. Tolak yang ni punca kuasa 2 akan tinggal X campur 9. Jadi kalau kamu tengok yang ini, yang tinggal adalah negatif X saja. Jadi negatif X kita potong. Kita akan dapat jawapan akhir kita negatif 5 3 campur cert X campur 9. Ni yang tinggal. Okey. Bawa ke sini. Ini sama dengan had X menghampiri 0. Salin yang tu saja. Negatif 5 3 campur cert X campur 9. Masukkan 0. Negatif 5 3 campur 0 campur 9 9. Dapat jawapan kita 6. Negatif 3 negatif 30. Dapat? Sama tak? Boleh? Boleh ikut? Okay? Jadi kalau kamu tengok sebenarnya yang susah sekali yang mula-mula je. Sebab first time jumpa. Saya pula tak buat soalan ni sebelum ni. Kita buat yang sama je. Dengan saya sangkut. Bila dah dapat yang pertama tu dah settle, yang lain dia akan datang. Idea dia datang laju. Okay? Cuba E. Ini kamu cuba. E. Had X menghampiri 4. Okay? X tolak 4 per 2 tolak cert 8 tolak X. Ini untuk pengetahuan kamu, soalan-soalan jenis cert ni adalah soalan-soalan yang susah. Hebat sebenarnya. Kamu kena fikir kejap jawab. Dan kena ingat formula-formula tertentu. Kalau kamu dah boleh buat, maksudnya kamu dah masuk golongan-golongan yang kita panggil dia hebat lah. M40. Cuba tapi soalan ni dalam exam dia biasanya dia jarang keluar. Dia cuma kalau dia keluar pun, contoh macam soalan macam ni 2 markah dekat A. Lepas tu B, C, D yang lain lah. Dan kita akan belajar kemudian. Dia lebih mudah sedikit lah boleh faham cerita tentang pembezaan. Ini belum masuk pembezaan. Ini baru kita panggil dia teori had.
4. Dah, dapat? Rasa ni senang aja ni. Boleh? Ringkaskan tengok X tolak 4 per dengan 2 tolak set 8 tolak X. Letak dia punya conjugate. Situ 2 campur set 8 tolak X. 2 campur set 8 tolak X. Okey. Kemudian yang bawah ni selesai dulu. Yang atas biar. Okay, yang bawah bila kita A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi A kuasa 2 dapat 4. Tolak dengan 8 tolak X kat situ. Jadi kita ringkaskan. Kita akan dapat X tolak 4. 2 campur 8 tolak X. Bawah akan jadi kat sini. Kamu tengok X tolak 4. Jadi boleh potong. Dah boleh bawa sini. Had X menghampiri 4. Yang tinggal apa? 2 campur set 8 tolak X. Masukkan 4. 2 campur. Okey. Punca kuasa 2. 8 tolak 4. Dapat 2 campur 2 sama dengan 4. Dapat sama? Macam mana? Sabrina dapat? Sifika? Dapat. Dapat Dapat. Dapat. Balkis? Dapat. Dapat. Okey. Kita dah habis solat. Okey. Tengok E, F. F tu saya rasa kamu boleh buat lah. Saya tinggal kat kamu kejap. Okey. Kita terus pergi yang sebelah tu. Kita ada lagi masa sikit. Sebelah. Habis kertas tu. Siap. Okay, saya nak tunjuk kamu. Yang bawah tu saya tak tunjuk. Yang graf tu nombor 4 tu. Yang tu hanya bincangkan tentang knowledge saja. Jadi cikgu kamu boleh explain. Senang je. Kita terus pergi cerita tentang pembezaan. Prinsip pertama. Ini antara benda yang paling susah juga dalam topik ni. Paling susah. Tadi paling susah, ni paling susah. Kan? Sebab pembezaan sebenarnya, kita simbol untuk pembezaan, terutama ini maksud simbol untuk pembezaan adalah dy dx. Dy dx maksudnya dalam bahasa Inggeris kita panggil differentiate y towards x. Kan? Jadi pembezaan adalah dy dx. Kan? Macam saya bagi tu, untuk prinsip pertama dia ada formula tau. Kan? Formula dia macam ni. Kan? Formula dalam buku ada dia bagi. Jadi dy dx sama dengan had. Kan? Yang ni kena ingat delta. Delta dah tak ada lah. Delta sekarang omikron. Kan? Delta x menghampiri kosong. Okey, untuk delta y over delta x. Okey, yang mana sama juga dengan, tengok kalau kita pakai function fungsi had delta x menghampiri kosong. Dia bagi kat situ adalah fx campur delta x tolak fx per dengan delta x. Ini formula dia. Dalam perbezaan ni dia ada banyak formula juga. Okey. Tapi saya ubah straight sikit. Kenapa saya ubah straight? Sikit je saya ubah straight.
Saya ubah sesuai delta X. Sebab delta X nak tulis delta dengan X ni dia jadi banyak benda. Ini kamu kan, ini buku saya buat sesuai sikit. Saya biarkan, kita jadikan let delta X kita tu adalah sama dengan H. Ini dia senang tulis sikit. Untuk memudahkan tulis je. Jadi dy dx adalah sama juga dengan had H menghampiri kosong. Kita yang bawah tu f x tambah H tolak dengan fx per dengan H. Macam tu. Okay. Tapi dia ada flow dia. Yang ini sebab tu saya kata kalau kamu dah nampak, mula-mula nampak flow dia, mudah. Simple je. Betul. Kita ambil yang mudah dulu, senang. Tengok satu. Nombor satu. Latihankan diri. .2 buku teks. Okay. Kita cari dy dx. Dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Bagi setiap fungsi di bawah. Okay. Kalau dia tak bagi tahu dengan menggunakan prinsip pertama, kamu jangan guna prinsip pertama. Kalau dia tak bagi tahu. Sebab kita akan belajar prinsip seterusnya, terbitan nanti. Dia lagi mudah. Kalau soalan tu tak bagi tahu benda ni, jangan guna prinsip pertama. Itu saya bagi tahu tapi soalan ni wujud. Maksudnya benda ni wujud. Ada soalan dia kata dengan menggunakan prinsip pertama. Prinsip pertama ni maksudnya apa? Orang yang mula-mula cipta pembezaan ni. Orang yang mula-mula cipta pembezaan dia buat ini prinsip dia. Orang yang seterusnya dia buat apa? Dia ringkaskan, mudahkan sampai kita dah beratus tahun. Sebenarnya banyak benda yang dah dimudahkan. Cuma kita kena faham asas utama dia dulu yang ni. Ni formulanya. Ni soalan dia yang pertama adalah dia kata A, soalan dia Y sama dengan X. Simple je. Sekarang kita kena faham yang pertama. Saya akan gunakan formula yang dalam ni dulu. Yang ni dulu. Yang hitam ni. Formula asal. Kena faham yang pertama. Apa maksud delta X? Delta X ni maksudnya perubahan pada X. Delta Y ni maksudnya perubahan kecil bagi Y. Perubahan yang sangat kecil bagi Y. Contoh kalau Y 3, delta Y ni dia macam 0.00001 macam tu. Ada perubahan yang kecil. Contoh macam ni. Step pertama apa kita buat? Step pertama kita kena masukkan perubahan pada dua-dua orang. Perubahan pada dua-dua orang maksudnya saya akan letak kat situ Y campur dengan delta Y. X campur dengan delta X. Ini pakai formula ni. Yang ni maksudnya apa kita buat? Kita step pertama. Masukkan delta Y dan delta X. Dua-dua belah. Masuk je. Selepas tu, seterusnya apa kita buat? Kita nak formula dia nak apa? Formula dia nak delta Y per delta X. Jadi kita ada kat sini apa? Delta Y dengan Y. Y kita tak nak. Sebab formula kita hanya nak delta Y per delta X. Y kita pindah sebelah. Step kedua, pindah Y. Jadi saya akan pindah Y akan jadi delta Y sama dengan X campur delta X tolak Y. Dan perhatikan nombor 3. Ganti Y. Ganti Y dan tolak. Dia dihapus tengok. X campur delta X. Siapa delta Y? Y kita siapa? Y adalah X. Gantikan. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah delta X. Yang ini adalah delta Y. Dah siap belum? Belum. Sebab soalan nak apa? Soalan nak kat sini, dia nak delta Y per delta X. Kita buat apa? Step keempat. Bahagi dengan delta X. Bahagi delta X. Bahagi delta X. Jadi, kita akan dapat benda ni sama dengan 1. Ni dapat 1 tau. Delta Y per delta X sama dengan 1. Oleh sebab itu baru kita buat.
dy dx masuk dalam formula. Sama dengan had delta x menghampiri kosong untuk 1. Nampak? Jadi kalau delta x menghampiri kosong untuk 1, ada tak delta x kat sini? Tak ada. Maksudnya tak payah ganti. Jawapan kita terus dapat dy dx sama dengan 1. Okey. Cuba tengok step dia ni. 4 ekor ni. Okey, kalau rasa macam delta tu agak menyusahkan, tulis ganti dengan h. Benda yang sama. Boleh faham ke? Macam mana? Jika? Saya meremang bulu roma. Cikgu belajar benda ni. Tak, sebab tu saya kata, benda ni yang boleh menyebabkan kamu betul kau cakap meremang-remang. Dalam topik ni, ini yang paling susah. Ni yang paling susah. Lepas yang ni, kamu akan rasa mudah. Guarantee. Guarantee ni. Sebab apa? Kamu tengok, first memang macam tadi lah, mula-mula set kita jumpa kan susah. Lama-lama dah okey. Tengok. Kita buat sekali lagi. Kamu tengok. Dia akan jadi senang tau bila lepas kita buat kali kedua. Benda tu hampir-hampir sama. Lepas tu dalam exam, bila kita buat latihan, kita hanya minta, ya Allah tolonglah bagi soalan dekat-dekat macam ni. Kalau bagi sama, nampak sangat nanti apa, bagus juga kalau sama, tapi susah nak dapat lah. Dekat-dekat macam tu. Jadi, nombor 1 B. Tengok dia bagi. Sama soalan dia. B. Y sama dengan 5X. Nampak? Apa step pertama? Step pertama, kita masukkan Y, masukkan delta Y, X, masukkan delta X. Cuma beza dia ada 5 kat sini. Tengok macam mana dia masuk. Y tambah delta Y. X saja yang akan tambah delta X. 5 tak termasuk. 5 kena letak dalam kurungan begini. Nampak? Sebab yang efek hanyalah X saja. X tambah dengan delta X. Benda sama. Kemudian terus buat. Potong Y bawa sebelah. Potong, tolak Y. Okey. Kemudian ganti. Yang ini kembang. Jadi akan dapat 5X campur 5 delta X tolak dengan 5X. Ini dengan ini mati. Dia bila kita dah biasa buat, kamu akan nampak benda tu berulang. Dia repeat. Kemudian apa? Per dengan delta X. Per dengan delta X. Yang tinggal delta Y per delta X sama dengan mati-mati. Tinggal 5. Dah siap jawapan kita. Oleh sebab itu, dy dx sama dengan had delta X menghampiri kosong 5. Jawapan kita 5. Nampak? Wow. Wow. Boleh? Saya terkejut. Tengok. Senang tak? Boleh. Ini baru mukadimah. Tapi sebenarnya benda ni asas dia. Okey, kenapa ada formula H? Kenapa ada formula H? Jadi kalau kamu tengok tadi kita dah buat kan. Contoh, saya bagi asal. Kalau kamu tengok Y kita apa tadi? Mula-mula Y sama dengan X. Nampak? Bila kita dah buat prinsip pertama, dy dx sama dengan berapa? 1. Nampak? Kalau soalan tu tak kata prinsip pertama, kamu hafal je. Ni dapat ni. Ini terus tengok yang B. Sebab kalau Y sama dengan 5X, dy dx sama dengan 5. Kamu nampak pola dia, bunga dia. Nampak? Ini kita panggil terbitan. Nanti kita akan belajar benda ni. Jadi kalau yang C tu, tengok C, dia bagi apa? Y sama dengan negatif 4X. Okey, apa agak juga jawapan kita? Apa jawapan akhir dia? Tengok pola dia. Nampak?
Siapa boleh bagi? Okey. Apa jawapan dia? Jawapan je. Tak payah buat jalan kerja. Jawapan. Jawapan akhir. Negatif 4 je. Betul. Negatif 4. Nampak? Jadi, yang ini, dia kata ada terbitan. Terbitan dia maksudnya, saya panggil kat sini, untuk soalan ni, DYDX ni, yang pertama saya panggil, kalau X, kalau jumpa X, kita buat apa? Kita buang X. Kalau jumpa X, kita buang X. Tinggal satu. Jumpa X, buang X. Jumpa X, buang X. Tapi bila soalan kata menggunakan prinsip pertama, kita hanya perlu tambahkan benda ni apa? Jalan kerja. Jawapan dah tahu. Okey, bagi soalan jawapan dah tahu. Nampak? Kan? Sama juga cerita dia. Tapi susah dia sikit bila dia melibatkan ada kuasa. Tengok apa jadi bila kita letak sedikit benda iaitu nama dia kuasa. Kan? Tengok dia akan jadi kelang kabut dah lagi. Ini kan yang mana bulu rumah dah meremang tu gosok balik. Kan? Nanti dia naik balik, jangan risau. Kan? Y sama dengan 6x kuasa 2. Nampak? Bila ada kuasa 2 ni, masa ni yang paling sesuai pakai formula H tu. Apa formula H tadi? dy dx sama dengan had H menghampiri kosong. Sini fx tambah H tolak dengan fx per dengan H. Nampak? Jadi bila jadi macam ni, langkah yang pertama kita buat apa? Kita dapatkan benda ni dulu, penatang ni. Apa penatang dia? Fx apa? Fx y lah. Fx kita adalah apa? 6x kuasa 2. Kita belajar dalam fungsi. Okey? Kemudian yang kedua siapa? Fx tambah H. Kan? Fx tambah H apa? Fx tambah H. Dia akan jadi apa? 6x tambah H kuasa 2. Nampak? Benda ni lah. Dia apa nak buat macam ni? Kena kembangkan. Nampak? Jangan masuk ke sini, jangan masuk kat sini lagi. Nanti dia complicated. Dia kembangkan. Bila kita kembangkan, kita akan dapat 6. Kembangkan, kita akan dapat X kuasa 2 campur 2HX. Dan kemudian campur H kuasa 2 macam tu. Kemudian kita kembang lagi akan dapat 6X kuasa 2 campur 12HX campur 6H kuasa 2. Okey? Kemudian kamu tengok. Lepas tu kita dah dapat benda ni, dah dapat macam ni, kita dah boleh masuk dalam formula. Jadi kita terus buat soalan dia. dy dx sama dengan had H menghampiri kosong. Siapa? Yang ini. Okey. 6x kuasa 2 campur 12hx campur 6h kuasa 2 tolak dengan siapa? Fx. Siapa fx? Ini. Tolak dengan 6x kuasa 2 per h. Nampak? Ni potong. Apa yang tinggal? Sama dengan had H menghampiri kosong. Yang ni bila kita per dengan H, H akan mati. Yang tinggal apa? 12x campur dengan 6H. Kemudian kita belajar had tadi apa? Gantikan H dengan kosong. Jawapan kita tinggal apa? 12x. Tengok. Dia cuma satu benda je. Kembang. Dan kembang ni benda yang sama yang kamu kembang. Jumpa kuasa 2 benda tu. Ni kuasa 2 ni. Ni benda sama. Ni. Yang dalam kurungan ni sama je soalan ni. Dia repeat. Kuasa 3 je nanti. Kuasa 3. Kalau kuasa 4 jangan buat. Jangan buat. Kalau jumpa soalan kuasa 4, kamu ponyok kertas tu buang. Kalau jumpa dalam exam, pangkah terus. Jenuh nak expand. Kalau prinsip pertama lah. Boleh faham tak ni? Yang ni? Cikgu, kenapa bukan 6H kuasa 2? 6H kuasa 2 ni? Ni. Kita dah potong dengan H. Oh, tinggal satu je.
Bila kita potong, sebenarnya kita buat apa? Kita bahagi-bahagi. Dia akan jadi 12HX per H campur 6H02 per H. Kita pecah. Macam kita buat yang mula-mula tadi kan, kita buat per H kan. Kalau yang simple tu. Lepas tu dia akan jadi ni mati. Boleh? Boleh. Kena nampak idea dia. Sebab bila nampak idea dia, dia akan jadi mudah. Dia akan jadi mudah. Kita tengok review Kita tengok, saya kuasa 3 tu saya tak nak sentuh lagi. Sebab perkembangan kuasa 3 tu nanti kita akan tengok. Sebab kamu tak biasa expand kuasa 3. Okay. Kita tengok yang G dulu. G. Saya pergi kat G. E tu senang. Negatif je kat depan tu. G. G, Y sama dengan 1/2 X kuasa 2. Sama tak? Nampak? Kuasa 2 kan? Sama. Jadi kat sini kita pergi tulis. Hafal formula. Formula dia apa? dy dx sama dengan had h menghampiri kosong f x tambah h tolak fx. Saya rasa formula ni dia bagi kot dalam exam kan? Bahagi h. Okay. Jadi bawah tu kita pergi buat datang ni dulu. Iaitu fx kita adalah sama dengan 1/2 x kuasa 2. Okay. Jadi fx campur h kita akan dapat benda dia repeat 1/2 dia repeat kat sini. X campur h kuasa 2. Nampak benda ni kembangan ni. Kamu boleh hafal kembangan tadi lah. 1/2 X kuasa 2 campur dengan 2HX campur H kuasa 2. Kamu dah hafal lah cerita dia. Kan? Kemudian kembangkan saja, kita akan dapat 1/2 X kuasa 2 campur dengan ni mati, tinggal HX campur dengan 1/2 H kuasa 2. Okay? Masuk dalam formula. Dalam formula kat sini. Dia akan jadi apa? Y dy dx. Y pula. Dy dx sama dengan had h menghampiri kosong fx campur h yang ini. 1/2 x kuasa 2 campur hx campur 1/2 h kuasa 2 tolak dengan fx. 1/2 X kuasa 2 per dengan H. Jadi kamu akan dapat yang ini dengan ini mati. Yang tinggal yang tengah bahagi dengan H. Yang tinggal had H menghampiri kosong X campur dengan 1/2 H. Okey. Seterusnya apa? Bila kita gantikan H kosong, jawapan kita yang tinggal hanyalah X sahaja. Boleh? Boleh. Ya, boleh Okey. Kembangan kuasa 3. Nanti kita tengok kembangan kuasa 3. Okey. Kalau soalan, biasanya soalan SPM kamu dia boleh paling dahsyat pun dia boleh pergi sampai kuasa 3 itulah. Kan? Jadi kat sini saya nak tunjuk kamu sebab bila benda ni untuk yang kuasa 3 tu problem dia dekat yang kuasa 3 je. Yang lain tak ada masalah sebab yang untuk kuasa 3, kalau dia bagi Y sama dengan 2X kuasa 3, jadi Fx sama dengan 2X kuasa 3. Kan? Fx campur H sama dengan 2X campur H kuasa 3. Yang ini yang nak kembang sangkut. Okay? Jadi kalau nak kembang sangkut, macam mana nak selesai kuasa 3? Kamu tengok, kalau kuasa 2 ada 3 orang. Kan? Linear ada 2 orang. Kuasa 2 ada 3 orang. Kuasa 3 ada 4 orang. Dia mesti ada 4 orang. Kan? Kalau 4 orang macam mana? Cerita dia macam ni. Tengok. Saya buat kat sini. A campur B kuasa 3. Apa jadi bila A campur B kuasa 3? Kita akan dapat, kamu susun je. Mula-mula, kamu kena ingat, dia kena ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Semua tambah. Nampak? Yang depan sekali, A kuasa 3. Yang belakang sekali B kuasa 3. Nampak? Okay. Yang tengah-tengah ni kuasa 2, kuasa 2. Tapi macam mana nak buat? Kita kena selang sendirikan. Kan? Selang sendiri apa? 3 kat depan, 3 akan pergi depan. 3
A kuasa 2B. Okay, jadi yang ini akan jadi apa? 3B kuasa 2A. Kita tulis balik begitu dia. Ini kita panggil dia kembangan untuk kuasa 3. Okay. Kalau kuasa 4 dia akan jadi apa? Ada 5 orang. Dia beranak penak macam tu. Tapi kat saya SPM saya belum jumpa lagi kuasa 4. Paling dahsyat pun kuasa 3 untuk prinsip pertama. Ini kuasa 3 ini kembangan dia. Jadi kat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2. Nampak kuasa 3, 4 orang. Mula X kuasa 3. Nampak? Kemudian campur dengan 3 X kuasa 2H. Campur dengan 3 H kuasa 2X. Balik je. Campur dengan H kuasa 3. Gitu je. Kan? Lepas tu kamu kembang macam biasa. Kembang dapat 2X kuasa 3 campur dengan 6 X kuasa 2H campur dengan 6H kuasa 2X campur dengan 2H kuasa 3. Ni sebab ada 2 kat depan lah ganti. Masuk dalam formula. Bila kita masuk dalam formula, dia akan jadi dy dx sama dengan had H menghampiri kosong. Ambil yang ramai-ramai ni. 2x kuasa 3 campur 6x kuasa 2h. Okey. Campur 6h kuasa 2x campur 2h kuasa 3 tolak dengan 2x kuasa 3. Ni mati. Dia biasanya mesti mati yang depan ni. Per dengan h. Nampak? Bila kita per h maksudnya ini mati. Yang tinggal apa? Had H menghampiri kosong. 6x kuasa 2 campur. Yang ini akan jadi 6hx campur 2h kuasa 2. Ni. Okay. Kemudian bila h masuk, semua mati kecuali 6x kuasa 2. Ini kuasa 3 kenapa ni? Kalau kamu ingat macam mana kembangan kuasa 3, dia bagi kuasa 3, senang nak jawab. Sebab jalan kerja dia tetap. Jawapan pendek je. Ini mukadimah dalam prinsip pertama. Kita panggil prinsip pertama yang melibatkan apa? Pembezaan. Yang seterusnya dia tak pakai dia ni. Dia hafal terus. Kan? Yang hafal macam ni. Cuba tengok. Hafal kan? Okay. Y sama dengan 2x kuasa 3. Bila kita dah faham prinsip pertama, kita dah terbitkan. Kalau jumpa macam ni, macam mana nak jadi 6? Macam ni 6. Maksudnya 3 akan darab depan. Nampak? Ni akan darab depan. Kemudian macam mana dapat 2? 3 kuasa ni akan ditolak 1. Itu formula kita. Kemudian kita akan belajar benda ni. Jadi dy dx terus kita dapat darab depan 6 tolak 1 2. Tak payah buat banyak. Terus terus ni. Ini kita panggil dia terbitan. Yang ini yang banyak digunakan, bukan yang ini. Yang ini kalau soalan nak apa? Gunakan prinsip pertama. Boleh? Okey lagi kalau tak? Boleh ke? Macam mana? Boleh cikgu. Hafal dah kuasa 3 ni. Dah boleh ingat? Boleh hafal tak? InsyaAllah. Kuasa 3 ada berapa? Ada 4. Kan? Kuasa 3 yang tengah selang-seli. Selang-seli. Kuasa 2 dia selang-seli. Okey? Boleh? Itu soalan mukadimah. Minggu depan dah senang sikit lah. Bila kita masuk yang seterusnya dia senang. Bila masuk terbitan dia mudah dah. Yang ini mula yang susah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kan? Yang ni topik ni memang saya akan ajar kamu pelan-pelan lah. Sebab topik ni antara topik yang agak susah. Okey? Jadi kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Baik.